Okey. Nampak Nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, still morning, selamat pagi. Okey, masih lagi fungsi trigo ni dah nak bab last-last dah ni. Ni yang last lah ni, last. Cuma saya tak masuk habis lah hari ni sebab takut awak pening banyak sangat. Okey, sebab sudut berganda ni banyak rumusnya, banyak cara penyelesaiannya. Okey. Saya masuk, dia ada 2 bahagian, saya masuk satu bahagian dulu hari ni. Iaitu menyelesaikan fungsi trigonometri yang melibatkan sudut berganda, sudut majmuk dan sebagainya. Okey, so ini yang perlu kamu pelajari hari ni. Okey, Puan baru masuk. Okey. Ini yang perlu kamu pelajari hari ini iaitu mencari nilai X bagi suatu sudut berganda. Maksudnya mencari nilai sudut bagi suatu sudut berganda. Dan at least hari ni kamu boleh carilah apa nilai-nilai X itu. Sebab kita tahu bila sudut berganda maksudnya dia melibatkan 2 theta, 3 theta, tapi akhirnya jawapan kita nak theta. So macam mana kita nak buat? Okay, so kita tengok bila sebut sudut berganda ada rumus yang perlu kamu hafal bila kamu nak mencari nilai theta atau X. Okay, yang pertama kalaulah soalan itu ianya adalah sin 2 theta. Kalau sin 2 theta, bila kita nak mencari nilai theta, kita kena tukarkan daripada 2 theta kepada theta persamaan kita tu. So kalau daripada sin 2A, kita nak tukar daripada 2A, kita nak tukarkan kepada A, kita mesti gunakan rumus ini. 2 sin A cos A. Ni kena hafal lah ni, yang ini. Okay, sin 2 theta sama dengan 2 sin A cos A. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia cos. Cos ada banyak sikit, ada 3 rumus. Yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okay, atas tu dia just substitute. Dia buktikanlah, yang ini dilakukan pembuktian untuk dapatkan jawapan. Okay, so boleh study lah tu. Dan yang ketiga adalah cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Tu rumus dia. 3. So, untuk sin ada 1, untuk cos ada 3 rumus. Awak perlu hafal. Tak perlu hafal pun tak apa, kat depan ada. Cuma kalau awak hafal lagi cantik lah. Dengar bising ke? Sekejap tengah orang tengah kutip sampah. Okay, cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1 sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. 3. Untuk cos ada 3. So tadi ada 4 dah kan? Okay. Dan yang ketiga kalau tangent. Okay. Tangent 2A sama dengan 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Ni yang kelima. Okay. So kelima-lima rumus ini tak perlu hafal. Cuma kamu perlu tahu macam mana nak menggunakannya. Okay. So setakat ni faham? Okay. Pembuktian dia adalah ni kat sini. Ni pembuktian macam mana dapat cos 2A, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Ini pembuktian untuk dapat cos 2A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Dan ini adalah pembuktian untuk dapat nilai kat bawah tu. Okay. So yang itu tak perlulah cikgu tunjuk. Yang penting kamu just tahu menggunakan rumus. Okay, kita lihat. Ada double ni. Kita belah yang ni sama je. Sama je. Cikgu tercopy paste 2 kali. Okay ni. Ni. Soalan-soalan yang menggunakan sudut gandaan. Soalan-soalan yang menggunakan sudut gandaan. Okay. Soalan ni kata,
Cari nilai X yang tercangkum di antara 0 hingga 360 darjah. Maksudnya ingat tak zaman dulu, mula-mula hari tu yang kita belajar sukuan tu, sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat, sukuan pertama semua positif. Okay. Sukuan kedua sin, sini cos, sini tangent. Okay, dan kat sini adalah theta. Lepas tu 180 tolak theta, theta tambah 180 dan 360 tolak theta. Yang ni kita akan gunakan balik. Cuma kalau dulu dia tidak melibatkan sudut gandaan, sekarang dia melibatkan sudut gandaan. Ingat lagi cara nak menyelesaikan ni? Cikgu dah sebut. Mesti, ya. Yang ketiga tu tangent ke? Sukuan 3 tu tangent, cikgu. Saya terbalik. Thank you. Syok sendiri. Tangent. Sini cos. Saya suka tembak katak kan? Ya. Thank you, betul kan? Okay, cuma kat sini, masalah kita kat sini dia 2x. Dia tak boleh 2x. Dia mesti x sahaja. Atau dia mesti theta sahaja. Dia mesti tukar kepada cos theta, sin theta atau tangent theta sahaja. Dia tak boleh ganda. So, bila dapat soalan macam ni, macam mana daripada sin 2x ni, kita nak tukarkan kepada hanya ada cosine atau tangent sahaja. Dia tidak melibatkan sudut gandaan. Kat sinilah kita guna rumus ni. Mana tadi? Yang ni. Sin 2x sama dengan 2 sin A cos A. Kita guna rumus tu. So, kita tahu bahawa sin 2x adalah, ya ampun. Padam balik. Warna merah. Okey. Kita tahu bahawa sin 2x adalah 2 sin x cos x. Kita akan guna yang itulah. Kita akan guna. So maksudnya langkah kerja kita ubah yang mana dulu? Sini dulu. So dia akan jadi 2 sin x cos x tambah cos x sama dengan kosong. Kita ubah tu dulu. Daripada ni kita ubah ni. So kalau kita tengok ada sama cos dengan cos. So kita buat apa? Kita faktorkan. Cos x adalah 2 sin x tambah 1 sama dengan kosong. Sebab ingat kan, bila kita nak mencari, kita kena tahu hanya sin x sahaja, cos x sahaja atau tangent x sahaja. Kita tak boleh guna nilai sin x, cos x sekali. Tak boleh. Dia mesti satu nilai je. Sebab tu kita kena faktorkan macam tu. Okay, so bila dah dapat macam ni, kita tahu dah. Yang pertama adalah cos x sama dengan kosong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 2 sin x tambah 1 sama dengan kosong. Seolah-olah macam kita lakukan faktoran. Ingat tak? Kalau faktoran biasa kan, x tolak 1, x tambah 1 sama dengan kosong. So, x tolak 1 sama dengan kosong, x sama dengan 1. X tambah 1 sama dengan kosong, x sama dengan negatif 1. Kita buat macam tu. Kita buat macam tu lah. Okay, kita buat macam tu. So, dari situ kita tahu nak macam mana nak cari nilai x. Kita tekan kalkulator kan. Shift cos x. Shift cos x. Shift cos kosong. Berapa? 90. 90 darjah. Yang ini? Sin x adalah negatif 1/2. Nilai negatif kat sini menunjukkan bahawa dia berada pada sukuan ke berapa? Sin negatif. 3 dan 4. 3 dan 4. So x adalah berapa darjah? 30. 30. So kat sini 90. 90 kalau cikgu uji 90 positif. Dia kat sini kan? Kat situ 90. Cos positif. Maksudnya dia berada di sinilah. Di sini. Dan di mana? Di bawah ni kan?
Saya suka tembak katak. Kat sini katak. Katak kos kat sini dia start positif dah. Faham tak ni? Faham. Faham. So maksudnya untuk nilai yang pertama ni dia adalah 90 dengan 270 darjah. Faham Dia kat sini untuk positif all ni. Kat sini pula dia untuk cos positif untuk sukuan keempat. Okey. Yang kedua kita carikan. So maksudnya sin negatif berada pada sukuan ketiga dan keempat. So ketiga adalah sin negatif kan? Okey, pada sukuan ketiga dia jadi apa? Theta tambah 180. So akan jadi 3. Ya, 21 kosong. Pada sukuan keempat 360 tolak 30. 3 kosong. 330. Okey, sekarang ada berapa jawapan? Ada 4 jawapan kan? Betul? Jangan tinggal macam tu. Akhirnya kita conclude. Oleh sebab itu X sama dengan paling kecil berapa tadi? 90. Lepas tu 210, 270, 360 pula. 300 berapa? 330 darjah. Kita susun daripada sebutan paling kecil hingga sebutan paling besar. 330. Allahu Akbar. Kosong darjah. Okey, tak tulis darjah pun tak apa. Tahu je 90, 210, 27, 330. Okey, untuk yang pertama, faham? Faham. Yang ini cuba buat. Cuba buat. Walaupun perbincangan saya nak awak cuba buat. Nampak tak? Okey, cikgu besarkan. Kalau kita tengok sini sin. Betul? Sini cos 2x. Cos tadi ada 3 rumus. So awak kena pilih mana yang bersesuaian. Cikgu nak tengok rumus. Okey, kejap. Saya bagi masa awak salin. Salin dulu rumus. Kedua 20. 20, 2 orang. 20. 3 orang tak ada. Seorang lagi saya tak tahu siapa. Ini Mama tahu. Anis dengan Aisyah tak ada. Sekarang Azim ada Azim. Azim. Saya tak nak. Azim ada tak? Tak ada. Azim tak ada. So Azim lah yang tak ada. Okey, soalan. Dah salin ni. Dah salin rumus? Dah. Dah okey. Mana soalan tadi? Okey, ni soalannya. Dua cos 2x tolak 13 sin x tambah 10. Okey. Yang mana awak perlu tukar? Cos 2x. Cos 2x. Cos 2x kalau kita tengok ada 3 rumus. Betul? Yang mana satu kita nak pilih? Dekat sini kan?
Kalau kat sini tengok. Untuk yang pertama ni. Cikgu padam dulu. Untuk yang pertama kalau kita tengok. Kan. Yang pertama ni. Cos kuasa 2A sin kuasa 2A. Dia tak akan menyelesaikan awak punya persamaan. Kenapa? Sebab dia ada 2. Betul? Baru masuk si Hazim. Okey. Yang kedua, 2 cos kuasa 2A telak 1. Sedangkan kita punya tadi apa? Yang sebelah dia. Yang tunggal tadi. Sin kan? So Sin. tak bolehlah kita guna sebab dia ada cos. Yang sini just nice. Sebab apa? Dia ada sin kat situ. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Kan? Sebab kat sini kalau kita tengok. Sebab kat sini ni sin. So kita tahulah tadi. Min kita kena ambil 2 Allahu Akbar. Okay, cos 2x adalah apa? 1 tolak sin kuasa 2x. Betul tak? Betul. So kita kena ambil yang tu. Kenapa? Okay, tengok So kalau cikgu ganti dia akan jadi 2 cos 2x cikgu ganti dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Okay. Tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Okay. Tu kalau cikgu expand. Kalau cikgu expand ni. Cikgu akan dapat 2 tolak 2 sin kuasa 2x. Tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Okay. Cikgu susun. Tambah 12 sama dengan 0. Betul tak cikgu susun tu? Cikgu laju je ni. Negatif 2 sin x tolak 13. 2 tambah 10, 12. Okay. Nampak? Nampak. Okay. Sampai situ. Kalau kita tengok kat sini negatif kan? Sekarang ni cikgu nak tukar yang depan ni jadi positif. Tengok kenapa cikgu nak tukar. Tengok Kalau cikgu tukar, cikgu darab semua dengan negatif 1. So dia akan jadi gitu. Okay. Sekarang kita nampak dia seolah-olah macam apa tu? Sin kuasa 2x. Sin x. Tak ada sin. Macam bentuk apa tu? Bentuk Let's say. Bentuk arm. Sebab let's say cikgu andaikan sin x sama dengan x. Kalau cikgu ganti kat sini, dia akan jadi 2x kuasa 2 tambah 13x tolak 12 sama dengan 0. Nampak? Dia nampak macam bentuk arm. Okey. Kalau bentuk arm, boleh tak awak cari dia punya nilai x? Boleh cari tak? Ni. Boleh. Cuba faktorkan dapat apa yang ni. Dapat x sama dengan berapa? Kalkulator. X sama dengan? Tekan je lah mak equation degree 2 tu. Dapat apa? X sama dengan berapa? Kalau faktorkan yang dalam petak merah ni. Yuhu. 10. Tukar pecahan. Shift mode. Dia jadi 0.8197. Ya ke? 4 sin x. Ke saya salah kira ni? 2 tolak 2 sin x cos x tadi kan? Sin cos 2x adalah 1 tolak 2 sin x rumus dia Cikgu salah-salah ni kat sini ni.
Tu silap salin. Tu tak dapat. Kat sini ni. Cikgu padam balik. 2 sin kuasa 2x. So sini akan jadi faham tak ni? Padam balik. Nak bagi awak nampak. Kalau tak nampak awak pening. Sekarang cikgu ganti. Tadi cikgu salah salin rumus. Ni rumus ni cikgu salah salin ni tadi ni. Ni sini ni salah ni. Nampak? Kat sini salah ni. Sepatutnya apa? 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Ni rumus yang betul. Cikgu salah salin. So kat sini cikgu ganti dah ni. So sekarang ni nampak? Okey, cikgu buat balik. Yang sini, yang ini cos 2x ni cikgu ganti dengan rumus. Rumusnya mana tadi? 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okey, tolak 13 sin x tambah 10. Okey, faham? Yang tadi delete balik sebab silap kat situ, silap kat rumus ni. Faham ke? Faham. Faham ni? Okey, so akan jadi 2 tolak 4. Baru betul. Tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Baru kita susun. 4 sin kuasa 2x tolak 13 sin x tambah 12 sama dengan 0. Ini andaikanlah, andai kata cikgu tukar sin x ni sekarang, cikgu tukar sin x kepada x. So bila tukar sini kepada x, dia akan jadi negatif 4. Sini sin kuasa 2 kan? So dia akan jadi x kuasa 2. Okay, tolak 13x tambah 12 sama dengan 0. Kalau bentuk arm kuadratik, macam mana kita nak cari persamaan dia? Kan kita faktor betul dengan syarat nilai sini ni mesti positif. So cikgu tukar jadi positif. Dari situ baru boleh cikgu faktorkan. Betul kan dah? Dapat dah tu rasanya. So x sama dengan berapa? X sama dengan 3/4. X sama dengan negatif 4. Negatif 4. Baru dapat cantik. Negatif 4. So sini 4x tolak 3. X tambah 4. Dari sini baru kita ganti. Tadi kita guna x kan? So kita ganti balik. So kat situ kita tahu dah. Dari situ sin x sama dengan 3/4 dan yang kedua sin x sama dengan negatif 4. Tu. Okey, sin positif sukuan ke berapa? 1 dan 2. Sin negatif sukuan 3, 4. 3, 4. So kat situ kita kena cari 4 nilai lah nanti. Okay, so dari situ x dalam darjah berapa? Shift sin 3/4. Berapa? Berapa darjah? Shift sin 3/4. 48.59. 48.59. Cantik, ambil 2 tempat perpuluhan. So dari situ kita tahu dah nilai x yang pertama, sukuan pertama. Sukuan pertama ambil theta kan? So akan jadi 48.59. Sukuan kedua? Dia akan jadi 41. Itu sukuan ketiga. Itu untuk jawapan yang sukuan pertama dan kedua. Sekarang untuk yang ni pula. X adalah sin x sama dengan negatif 4. Tapi bila kita nak cari nilai x, negatif itu hanya untuk menentukan sudut saja kan, sukuan je. So shift sin 4 berapa? Error. Error. Ya ke? Shift sin 4. 4 error. Belakangnya error. Betul lah error. Sebab apa dia jadi tak tertarif kan? Betul?
Ya, kata itu make error. So, tidak tertakrif. So, kita tulis je. Tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Jadi, kita abaikan. Faham? So, oleh sebab itu, kita kesimpulan balik. X sama dengan 48.59 dengan 131.41. Okey, sebab dua sahaja jawapan. Okey, faham? Kenapa jadi gitu? Faham? Faham Faham. Okey. One more. Latihan. Banyak lagi ke? Habis dah. Yang ini menggunakan sudut gandaan kan? Yang ini menggunakan sudut gandaan. 2x, sin 2x, cos 2x. Yang ini pula. Ni sudut apa? Sudut majmuk kan? Kalau tengok cos kuasa 2x tolak sin 2x sama dengan 1. Apa yang perlu kita ubah? Cos ke sin? Cos. Apa rumus yang terlibat? Ingat lagi hari tu? Cos kuasa 2x. Nampak tak ni tulisan cikgu ni? Hitam. Cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x sama dengan? Betul. Ni kan? Okay, so sekarang cikgu nak ubah cos jadi sin. So jadi cos kuasa 2x sama. Ya, ni kita akan guna ini. Okay, cuba buat. Cuba buat dan cari jawapan. Kebanyakan soalan periksa, kalau dia keluar kertas satu, dia keluar gini, dia keluar yang ni lah. Dia tak keluar yang dulu kita belajar mula-mula dulu. Yang mula-mula kita belajar, dia akan keluar dalam matematik. Dalam matematik biasa. Dalam matematik biasa. Kalau NMAT, dia akan keluar yang begini. Dia akan keluar yang melibatkan sudut majmuk dan sudut gandaan. Dia akan keluar nilai yang begini. So kita tahulah. Dan kadang-kadang bila kamu nak selesaikan, kamu kena tengok julat ni tau. Tak semestinya dia nak 0 hingga 360. Dia minta awak cari semua. Tapi kadang-kadang jawapan yang kita nak mungkin sampai 180 sahaja. Ataupun mungkin dari 180 hingga 270. Kamu kena tengok sampai mana julat yang dia nak. Kalau contoh, dia minta julat daripada 180 sampai 270. Tapi kamu kena cari semua. 4 nilai kena cari. Cuma at the end, masa kesimpulan kat sini ni, awak conclude balik jawapan mana yang awak harus pilih. Faham yang tu. So, untuk penyelesaian soalan ni, tadi kita ubah. Kalau cikgu ambil cos kuasa 2x tolak 2 sin kuasa 2x, cikgu pindah terus kat situ. Okay, cikgu pindah terus. So, cos dia akan jadi 1 tolak sin kuasa 2x tolak 2 sin kuasa 2x tolak 1 sama dengan 0. So, simplify. Betul? Tak ada kuasa 2. Si baik. Cos kuasa 2x. Saya dah buat silap ni. Padam balik Buat balik. Syok. Silap. Cos kuasa 2x, cikgu terus gantilah 1 tolak sin kuasa 2x tolak 2 sin x tolak 1 sama dengan 0. Okey. So 1 tolak sin kuasa 2x tolak 2 sin x tolak 1 sama dengan 0. Cikgu susun dulu. Ni habis kan?
Ya, Ni habis. sama dengan kosong. Habis. So kat situ cikgu jadikan dia positif supaya cikgu senang nak faktor. So nampak ada dua sign kat sini. Sini ada sign, sini pun ada sign. So kita keluarkan apa? Side. Sin X. So X. akan jadi sin X tambah 2. Betul? Betul. Sin kuasa 2X, sin X tambah 2. Okay. So dari situ kita akan dapat 2 lah, which is sin X equal to 0. One more. Sin X tambah 2 sama dengan kosong. Cikgu laju je ni. Awak semua faham ke tak ni? Faham. Faham takut awak tak faham. Sebab cikgu andaikan kamu dah faham sebab kita dah belajar dulu yang basic kan. So X sama dengan berapa? X kosong. Shift sign kosong. Berapa? Shift sign kosong. Awak dapat kosong kan? Betul? Betul. Betul. Okay. So sin X. Sin X sama dengan negatif 2. Sukuan ke 3 dan 4. Okay. Berapa jawapan dia? X sama dengan? Undefined. Ha? Bad error kan cikgu? Shift sign negatif 2. Make error. So kosong lah. Make error lah. So tulis apa? Tidak takrif kan? Sebab dia kosong. Make error. So sini jawapannya kita tak boleh pakai. Kita hanya ambil nilai ni. Okay, sekarang tengok yang ini. Okay, sekarang kosong kat mana? Sini, betul? Betul. So akan ada berapa nilai? Satu kat sini. Satu lagi kat sini. Dia akan jadi berapa kalau pusingan satu pusingan lengkap? 360. 360. Jadi kita akan dapat dua nilai. So oleh sebab itu theta sama dengan kosong dan 360. Nampak tak tu? Saya bezakan lah. Bezakan pen. Oleh sebab itu X lah bukan theta sama dengan 0 darjah dan 360 darjah. Okey, boleh? Faham ke? Boleh. Sebab kita start kat sini. Sini positif kan sebab sign positif. Okey. Dan bila kita batah balik sampai 360 dia kat situ juga. Kat situ maksudnya dia still sign positif. Sebab tu 0 dan 360 itu termasuk. Okey, boleh? Faham? Boleh. Faham Okey, hari ni homework awak. Okey. Yang ini tadi cikgu dah bincang. Okey, 4 sin X cos X. Cuma kat sini 4. Tadi awak biasa guna 2 kan? 4 sin X cos X tambah 1 sama dengan 0. Yang kita tahu tadi adalah 2 sin X cos X. Betul? Macam mana daripada 2 ni nak jadi 4? Awak kena fikirlah. Okey, beres. Boleh? Macam mana dapat 4 dan kaitkan dengan ni? Dia jadi apa? 4 adalah berapa darab 2? Berapa? Darab 2. Dia akan jadi gini. Okey. Tambah 1 sama dengan 0. Cuba buat. Okey, boleh? Yang ni pindah sini, yang ni pun boleh pindah sini, yang ini boleh pindah sini, yang ni pun boleh pindah sini. So factorize. Okey, yang ni cikgu rasa tak ada masalah. Betul? Cuma tukar tangent kepada tu apa? Okey. Yang ini. Yang ini ingat tak hari tu cikgu pernah ajar? Last class. Dah ajar belum? Yang ni? Dah ajar kan? Yang ni? Kejap sabar. Ni ke? Yang ni. Cikgu dah ajar last class kan? Minggu lepas. Ingat lagi tak ni? Ya. Yep. Ingat kan? Ni caranya yang tadi. Caranya sama. Caranya sama betul. Ni. Cuma dia bagi satu sudut. So tak ada masalah lah. Awak lengkapkan.
Cuma sekarang dia nak sin 2A. Macam mana nak cari sin 2A? Apa rumus yang terlibat? Kalau saya nak sin A sahaja, dia akan jadi sin 2A sama dengan 2 sin. Lupa lah rumus tu. 2 sin A cos A. Cos. Sin A dah ada kat sini kan? Betul? Sin A dah ada kat sini. Macam mana nak dapat cos A? Kena buat sudut yang lengkap lah. Okay? Boleh? Dan tangent A sama dengan kosong. Maksudnya tangent A tu lebih besar daripada satu. Maksudnya tangent A is positif. So sukuan mana tangent positif? Dan sinnya negatif. So tu penentuan dia. Nampak? Tangent lebih besar daripada kosong. Maksudnya tangent tu nilai positif. Dan sin pula kat situ mesti nilai negatif. Kalau tangent positif, sukuan positif, dia sama ada sukuan pertama dan sukuan yang keberapa? 3. So awak kena fikir sama ada di sukuan pertama atau sukuan ketiga A ni berada. Faham? Boleh? Cuba. Boleh. Ni cikgu skip lah ni. Maksudnya cikgu tak perlu ajar dah ni sebab awak dah tahu knowledge daripada yang ni. Knowledge yang daripada minggu lepas. Yang ini awak just apply dalam ni sahaja. Awak just apply dalam ini sahaja untuk jawab soalan yang last ni. Boleh? Ni yang cikgu keluarkan ni, yang cikgu ambil ni adalah soalan-soalan yang popular lah. Yang selalu keluar exam. Okey, Sasa ni. Sasa boleh faham? Boleh. Boleh. Yang lain? Nazrullah, Iqbal, Syamil, Adam, Aiman, Anis, Nik, Fitra, semua faham ke? Faham. Faham. Okey, alhamdulillah. Sikit lagi. Next class kita masuk sikit lagi. Kalau cikgu Karir tak ambil, saya habiskan. Kalau cikgu Karir dah ambil, saya akan ambil satu masa mat untuk settlekan awak punya bab ni lah. Sebab kan hari tu perjanjian dengan cikgu Kairil, saya habiskan syllabus topik ni.